صلى الله وسلم عليه. يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب لرعى العلا كما قال
A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita pada sesi secara langsung ini, mari sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang pertama sekali saya mengalu-alukanlah kehadiran yang berbahagia Encik Muhammad Nizam bin Haji Yahya, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Mawib, Encik Muhammad Fauzi bin Abidin selaku Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Mawib yang berusaha, Encik Afandi bin Yaakob, Timbalan Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Mawib, Ustaz Abdul Halim bin Sulaiman, Ketua Unit Prasekolah Mawib, Barisan AJK Pelaksana yang bertungkus lumus bagi menganjurkan program Sembang Santai kita pada malam ini. Yang dihormati panel jemputan kita Dr. Puteri Afzal Maria Zulkifli yang sudi meluangkan masa bersama kita. Mudah-mudahan beliau sihatlah. Doktor sihat Sihat, Alhamdulillah. Okay. Seterusnya turut juga kami tak lupakan para guru, ibu bapa, tuan-puan, saudara-saudari yang diraikan yang turut serta dalam siaran langsung pada malam ini. Semoga kita beroleh barakah, rahmah, manfaat dan inayah dalam taman syurga ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u qala wa ma riyadul jannah qala khalaqadz dzikr fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikati yatlubuna khalaqadz dzikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Jadi maksudnya apabila kamu melalui taman syurga ini, maka minumlah sepuasnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah majlis ilmu. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai para malaikat yang selalu mencari majlis-majlis ilmu yang sedang berlangsung di dunia ini. Kalau mereka telah menemukannya, maka para malaikat itu akan menyelubungi orang-orang yang hadir di majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka." Jadi beruntunglah kita di kalangan orang-orang yang diselubungi oleh para malaikat yang mulia ini. Baik, jadi saya mengharapkan para penonton jangan lupa sila tekan button like dan share supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan pada malam ini juga ramai yang akan mendapat ilmu yang bermanfaat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi pada malam ini kita telah menjemput yang berbahagia Dr. Puteri Afzal Maria Zulkifli untuk mengupas lebih lanjut tentang perkara PDPR, emosi 3P. Apa 3P itu? Nanti kita akan jelaskan, antara cabaran dan pengurusan kesihatan mental. Namun sebelum itu, eloklah kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu sedikit sebanyak latar belakang panel kita yang saya kira rata-ratanya ada yang mengenali, ada juga yang tidak mengenali. Nah, walau bagaimanapun saya akan tetap juga bacakan sedikit sebanyak latar belakangnya. Memang kalau saya tengok latar belakang dia boleh dikatakan macam jurnal lah juga, buku surat, tapi saya akan ringkaskan. Okey, beliau merupakan seorang pensyarah, jurulatih, penulis buku, seorang pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang mempunyai pengalaman belasan tahun, saya kira 7 tahun saja dah berada di UK, kerana 7 tahun itu beliau menyambung pengajian di peringkat Master Development in Global Society, iaitu dalam bidang Education and Childhood Studies, dan PhD dalam Cognitive Science. Jadi banyak pengalaman beliau yang beliau perolehi daripada di UK berhubung dengan amalan awal pendidikan kanak-kanak di sana. Setelah itu, kepulangan beliau di Malaysia dengan membawa semangat untuk menyumbang kepakaran beliau terhadap perkembangan intelektual, sosial, emosi dan fizikal kanak-kanak. Jadi beliau meneruskan di Malaysia pula. Beliau juga merupakan seorang pakar awal kanak-kanak yang banyak memberi impak kepada pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia
sehingga menjadi orang yang terawal atau dikatakan sebagai perintis mengangkat metod belajar sambil main. Dari titik permulaan itulah beliau membawa beliau untuk membina sekolah sendiri yang diberi nama Tadika Kindergarten, dan baru-baru ini beliau mula mengorak lebih jauh lagi, iaitu membina sekolah rendah Sri Arya Elementary School, kan? Betul Doktor? Betul, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Mungkin lepas ni sekolah menengah pula. Dalam proses. Nampak. Ke universiti terus, insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Selain itu beliau juga menjadi pakar rujuk dalam hal ehwal pendidikan awal kanak-kanak di dalam Kementerian Pelajaran Malaysia bersama dengan Ustaz Asrizal ketika itu membuat JKDPN. Membuat jawatan kuasa pelaksana, kan. Ya, betul. Dasar. Di ketika Dr. Mazli menjawab sebagai jawatan Menteri Pendidikan ketika itu. Beliau juga sering muncul di kaca TV, majalah, radio dan surat khabar. Dan terkini, paling terkini ni beliau sedang sibuk dalam menguruskan bengkel atau talk show ibu bapa, talk show yang berkenaan dengan ibu bapa, yang saya kira program yang agak besar lah di dalam talian, di atas talian dan di dalam talian berkenaan parenting dan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi seperti mana tadilah saya cakap, sebenarnya kalau nak sebut semuanya memang sangat banyak tentang peribadi beliau. Begitu juga dengan sumbangan beliau dalam kajian-kajian penulisan tentang pendidikan kanak-kanak ini. Jadi bagi saya tersangat rugilah kita tidak mengambil tempat untuk bersama-sama mendengar topik dan kupasan yang akan beliau sampaikan. Baiklah, insyaAllah dalam panjang pula saya bercakap. Baiklah, insyaAllah dalam talk show atau borak santai ini, kita tak nak rasa stres. Kita nak pengurusan mental kita dengan baik. Bukan sahaja kita sebagai guru, ibu bapa, saudara-saudari, orang yang bersama dengan kanak-kanak ni, kita sama-sama duduk tenang dan berfikiran positif. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk kupas tajuk ni lebih mendalam, dan saya sangat mengharapkan anda semua, tuan-puan, para ibu dan guru tetap kekal tenang sehingga ke penghujung majlis. Sebelum ni talk show kita terbahagi kepada dua sesi. Sesi pertama saya akan tanyakan pada panel secara santai lah, insyaAllah. Dan sesi berikutnya saya akan bacakan soalan dari penonton. Jadi kami mengharapkan sekiranya ada penonton yang ingin bertanyakan soalan ini supaya sesi ini lebih interaktif, boleh tulis, boleh nyatakan di ruang komen di Facebook. Okey, Doktor, kita dah mula Panjang lebar saya cakap kalimah. Okey. Untuk permulaan, soalan yang pertama, Doktor. Okey, PDPR adalah sebahagian norma baru dalam pendidikan negara yang harus dipikul bersama supaya anak bangsa terus dididik walaupun dalam era pandemik. Semuanya demi masa depan anak-anak dan bagi mengelak keciciran berlaku. Bagi menjayakan PDPR ini, ibu bapa dan guru nak tak nak secara tidak langsung perlu berganding bahu untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif demi pendidikan pelajar. Khususnya kanak-kanak tadika yang berusia 4 hingga 6 tahun, secara amnya pelajar-pelajar yang berumur 6 tahun ke atas yang merupakan aset utama negara yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan pada masa mendatang. Oleh itu, kerjasama diperlukan di antara 3P. Apa tu 3P? Parents, pendidik dan pelajar bagi menjayakan misi ni. Soalan saya, Doktor. Baru soalan saya. Apa yang perlu kita faham maksud PDPR dan objektif PDPR itu sendiri bagi kefahaman dari pelbagai konteks, baik dari perspektif guru, ibu bapa dan kanak-kanak itu sendiri. Sedangkan telah jelas kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dirangka pada 2013 hingga 2025 menggariskan setiap murid mendapat akses pendidikan untuk mencapai potensi diri dan mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Silakan, Doktor. Okey, berat tu. Permulaan pun dah berat dah, Halim. Okey. Ya, silakan, Doktor. Saya baca soalan pun saya akan cakap je dulu. Silakan. First of all, terima kasih kepada Halim, kepada pihak pengurusan, kepada semualah di Mawib ya. Terima kasih kerana menjemput. Tak perlu panjang lebar pengenalan tu. Saya harap
kalau ada yang berminat tu mereka boleh find out teruslah tentang apa yang saya lakukan. InsyaAllah saya berpegang, saya cuba ingatkan diri saya dengan Allahumma ya barik. Allah adalah sebaik-baik perancang, kita cuma menjalankan, dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah, kalau saya sendiri, saya tak senang duduk kalau saya tak buat sesuatu. Jadi nak kata, nak label saya sebagai seorang yang workaholic, saya rasa saya peganglah benda tu, memang saya workaholic, saya tak boleh nak rehat. Rehat je mesti akan berfikir, masa aku ni nanti akan dipersoalkan nanti, takkan tak buat apa-apa. Disebabkan oleh itu otak kita sentiasa bergerak kan Halim kan, kita tak boleh nak rehat tu. Tapi kena juga jaga diri. So itu satu peringatan untuk diri kita semua ya. Tadi dah katakan pelajar, parents, ibu bapa dan pendidik kena jaga diri sendiri. So kita bercakap tentang keadaan pandemik di mana ianya adalah satu situasi yang kalau nak katakan it's very the uncertainties ya. Ketidaktentuan bila akan buka sekolah, bila semua ni akan kembali normal, tidak ada tarikh yang macam katalah kita kata 1 Januari tahun 2022 semua okey. Tak boleh nak kata macam tu. It's very uncertainty. So dalam keadaan yang uncertainty, kesannya kepada diri kita manusia ni, kita akan peningkatan kepada kerisauan kita tu akan meningkat. Okay, so kita kena faham dari sudut fisiologinya, dari sudut kemanusiaannya, bagaimana kita manusia ini, cara kita berfikir, cara kita regulate emosi kita handle, kendalikan bagaimana keadaan kita dalaman ini. Okay, so memahami semua ini bagaimanakah dari sudut pendidikan. Tadi Halim tanya soalan dah terus ke arah pelan pembangunan dah tu, pelan pendidikan negara dah tu. So nak kata akses, that's another angle yang kata ya betul tidak adil lah bila akses itu tidak pergi menyeluruh kepada semua kanak-kanak. Katalah ada 5 juta kanak-kanak di Malaysia yang sepatutnya hadir ke sekolah. Tapi dengan tak semua orang ada internet, dengan ada masalah orang kata tidak ada gadgetnya, tidak ada komputer laptopnya. Okay, so itu satu masalah. Dan jika pun ada akses kepada orang kata belajar secara atas talian ini, Halim, ada masalah lain pula. Jadual yang back to back. Jadual yang tidak menyantuni kita manusia ada had apabila kita duduk di hadapan skrin. Okay, so ada banyak isu sebenarnya kalau kita nak kata tapi okeylah step by step kan. PDPR, kita start dengan PDPR. PDPR ni adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. So tadi saya nak kaitkan pula dengan keadaan pandemik di mana semua rasa risau. Ibu ayah berada di rumah, perlu bekerja di rumah, okay. Berfikir, risau dalam rumah. Sekolah dah tak ada, sekolah perlu berlaku di rumah. Rumah asalnya adalah satu tempat yang sepatutnya anak-anak merasa selamat. Hari ini tidak lagi merasa selamat. Hari ini merasakan seolah-olah keselamatan itu telah diambil dan dirampas daripada mereka kerana masuknya elemen-elemen luar dalam rumah yang sepatutnya mereka rasa safe dan selamat. Ini adalah asas, keperluan asas manusia itu sendiri. Kalau kita rujuk kepada teori Maslow kan, yang segitiga tu kan, paling bawah, paling asas. Kita perlu makan, minum, shelter, tempat berteduh, makan, orang kata safety, rasa selamat, ada mak ayah, ada love dan sebagainya, ada emosi yang baik dan sebagainya. So asas tu. So bila mana kata keperluan Maslow sepatutnya kita meningkat naik atas, jangan terkejut apabila dalam keadaan macam ni, ramai anak-anak kita yang regress ke belakang. Regress ni daripada kita terus maju ke hadapan kerana kerisauan yang banyak dan melampau membuatkan kita turun, kita pergi ke belakang, kita backwards. Banyak ya kes-kes Halim, kalau kita dalam prasekolah kan, anak-anak yang dulu masa setahun 2 tahun hisap jari, tapi bila dah 5-6 tahun dah tinggal. Tiba-tiba disebabkan pandemik ini, duduk dalam rumah je tak boleh nak keluar langsung, dia kembali kepada menghisap jari. Jadi kita kena lihat ya, apabila behavior tingkah laku anak sudah berubah, ada sesuatu yang tidak okey dalam diri mereka, iaitu emosi. So di sinilah yang perlu kita highlightkan, yang mana tajuk PDPR kita pun kan emosi 3P. Bukan hanya anak-anak yang di rumah mereka sepatutnya rasa selamat, telah terganggu boundary selamat mereka itu, orang kata safe bubble tu, dia dah terganggu di situ, apatah lagi ibu bapa
dan pendidik yang merupakan ibu bapa juga. Jika ada keluarga, ada anak-anak, nak ajar anak-anak, ada yang mengorbankan waktu ajar anak kerana perlu mengajar secara online. Okey, kemudian tekanan daripada pihak atasan yang perlu update attendance. Betul tak? Perlu Betul. update attendance, Perlu perlu attendance. update itu ini, lepas tu diwujudkan sistem pula untuk key in dan sebagainya. Itu tambahan kepada kerja-kerja yang hanya akan mengganggu kesihatan mental dan emosi mereka. Satu Malaysia. Okey, tadi kita dah kata isu yang akses. Memang akses akan ada isu sebab tidak semua tempat ada akses kepada gadget ataupun yalah kan, saya pula berada dalam projek untuk Malaysia membantu. Pertama sekali Halim, kalau boleh saya kongsikan dengan anda semua. Yang pertama sekali apabila saya dikemukakan persoalan macam mana kita nak buat modul untuk bantu murid-murid cicir ini, apa yang saya syorkan adalah emosi. Letaklah ke tepi semua yang nak belajar-belajar ni, sebab dalam keadaan pandemik macam ni, apabila semua tu kita risau, emosi kita terganggu, tidak ada istilah ketinggalan belajar tu sebenar-benarnya. Kalau kita kajilah apa UNICEF kata, apa kajian-kajian di luar negara kata, apa cadangan mereka dalam orang kata kita nak handle masalah ini dalam kalangan pelajar kan, yang mereka tekankan mostly adalah emosi dahulu. Tetapi di Malaysia agak sedikit krik-krik ya Halim, kerana kita mungkin tidak biasa handle emosi ini. Kita terlalu academic oriented sehingga kan kita terlupa kita ni manusia biasa yang ada perasaan, yang ada naluri manusia tu, dirasa sedih, emosi. Ramai tak tahu Halim, emosi ni ada lebih daripada 400 jenis. Banyak emosi. Tapi yang kita tahu mungkin yang asas, gembira, sedih, marah, kan, kecewa, yang asas-asas tu kita kenal, tapi kita tak kenal yang banyak tu. So dalam diri kita ini kita perlu faham bagaimana anak, sebab kita bercakap tentang 3P. Saya ambil ibu bapa dan pendidik sebagai orang dewasa dan anak kecil sebagai kanak-kanak yang sedang develop, yang sedang berkembang otak mereka. Dan otak mereka ini saya dah terus masuk pada konten juga ya, tak apalah kita sembang-sembang kan. Ya. Bila kata perkembangan anak tadi, 6 tahun pertama membina emosi dahulu. 90% daripada otak ini, jika kita kaji, dia tak ada satu buku spesifik. Bila saya cakap macam ni, kadang-kadang ada orang tanya saya, doktor nak baca kat mana ni? Saya baca banyak rujukan yang akhirnya membawa saya kepada satu conclusion, iaitu hampir 90% daripada otak kita terbina pada 6 tahun pertama dan berlandaskan EQ. Masyarakat kita tidak berapa cakna tentang emosi ini. Kita lebih kepada 4 tahun dah boleh baca ke? Dah boleh kira ke? Dah boleh tulis ke? Dan inilah yang berlaku dalam industri pendidikan awal kanak-kanak, baik di universiti maupun di dalam industri sendiri. Even di universiti sendiri pun tidak kuat, tidak empowered dalam orang kata push forward. Okay, it's not about membaca dahulu. It's about perkembangan anak-anak dahulu. Jadi suara itu agak tenggelam Halim. Jadi saya memang kalau boleh saya nak cabar semua universiti bangkit dan suarakan apakah yang perlu kita perjuangkan emosi anak-anak ini, kerana emosi yang EQ 90% tadi tu yang sepatutnya pada 6 tahun pertama ini, apakah jalan seterusnya yang mana di peringkat sekolah rendah Halim? Sekolah rendah pula 7, 8, 9 tahun anak-anak ini masih perlu bermain. Kita bercakap, nanti saya akan relate balik kepada pandemik, apa yang berlaku apabila semua ini tidak ada dalam konteks hari-hari mereka orang kata survive kan, duduk di rumah ni kan, konteks socializing tidak ada. Apa yang akan berlaku pada anak-anak ini? So these are the things yang, okay, 7, 8, 9, kalau boleh saya kongsikan sedikit pada tuan-tuan perempuan semua, ayah-ayah, bunda-bunda semua ya. Pruning proses. Otak kita dah 6 tahun pertama sedang membina jalan-jalan blueprint dalam otak. 7, 8, 9 tahun adalah bila mana otak tadi dia nak strengthenkan jalan-jalan yang telah dibina. Strengthen tu kalau kata kita tebang pokok, kita buat satu jalan, jalan tu tanah merah je. Sekarang ni saya nak lebarkan jalan tadi. Dia mengambil masa umur 7, 8, 9 tahun. Tapi kita di Malaysia 7 tahun dah kena boleh membaca, kalau tak kita rasa terus ketinggalan. Saya nak maklumkan ini supaya ibu bapa faham ya proses-proses ini. Dan apabila pandemik berlaku,
istilah ketinggalan itu dari sudut mana sebenarnya? Ini saya soal kepada penonton. Dari mana, dari sudut manakah wujudnya ketinggalan itu? Kerana proses pembelajaran kita di Malaysia, saya nak minta semua sama-sama berfikir ya. Kita buka buku. Dalam buku teks yang ada, setiap subjek, darjah 1 ada 9 subjek, lebih kurang ya. Yang saya baru-baru ni tengok 9 lah, 9 subjek. Setiap subjek ada berapa topik. Dan setiap topik ini perlu disampaikan. Ya, saya faham. Sebab itulah KPI cikgu. No problem. Okey, yang telah diberikan arahan oleh pihak atasan kita kena sampaikan. No problem benda tu. Okey, ketinggalan berlaku apabila kita ketinggalan topik. Kan cikgu dah ajar sampai chapter 4, kita tertinggal kelas, chapter 2, 3 kita tak masuk, kita ketinggalan. Apabila kita ketinggalan itu, kita ketinggalan seterusnya. Jadi saya nak bawa kepada anda semua, adakah metod yang lebih baik untuk kita handle PDPR ini? So kembali kepada soalan, apakah maksud PDPR itu? Bila kata pengajaran dan pembelajaran di rumah, bagaimanakah konsep yang boleh kita bawa? So jawapan saya, first, sebagai manusia dan kita semua ini berperasaan, kita ada emosi, apa yang perlu kita tackle dari sudut emosi itu dahulu? Untuk memastikan semua ni maksud saya adalah pelajar itu sendiri, tak kira lah umur berapa, prasekolah, yes, 4 hingga 6 tahun, anak-anak kecil 0-4 tahun pun sama, emosi juga dulu. Kemudian 7 tahun ke atas, emosi juga dulu. Okey, dan menurut kajian UNICEF, ada seorang psikologis menyatakan bahawa mereka yang di peringkat remaja dan pra-remaja akan merasakan seolah-olah proses pandemik yang mereka duduk di rumah ini seolah-olah macam grieving proses, meratap kematian. Perasaannya adalah seolah-olah itu, meratap kematian. Kenapa sehingga seteruk itu grieving proses yang berlaku kepada mereka? Kerana teenagers atau tween, TWEEN ataupun pra-remaja 7 tahun ke atas ini, mereka memerlukan kawan-kawan di sekeliling mereka. Sebab tu ada negara-negara yang tutup sekolahnya tak lama. Tapi kita di Malaysia sangat lama. Dan itu sudah orang kata merobek, orang kata kita dah mengganggu banyak aspek anak-anak ini. Itu baru sebut anak-anak, saya tak sebut lagi para pendidik, saya tak sebut lagi para ibu bapa yang mungkin duduk di rumah lama ni akan memberikan impact burnout yang sangat tinggi. Maka hari ini kita melihat ramai banyak kes-kes dari sudut mental health. Saya juga memakai topi NIASA sebagai Vice President. Dari sudut NIASA Malaysia yang bercakap tentang mental health, kes sangat tinggi. Di kalangan anak-anak sangat tinggi. Dan sebelum pandemik berlaku sekalipun, saya berada dalam orang kata kelompok-kelompok terapis, Halim. Tahun 2011, Play Therapy UK ada dapatannya tentang kanak-kanak di Malaysia. 2011 kita ada dalam 988,000 lebih anak-kanak di Malaysia antara umur 5 hingga 12 tahun yang berpotensi untuk mengalami masalah mental. 988,000 ke atas. Itu banyak tau. Okey. 9,000. 988,000. Data tak sama dengan data di Malaysia ya. Ini daripada UK yang memang kita buat untuk kita kata strength and difficulty questionnaires. Kita nak tahu bagaimanakah keadaan anak-anak ini secara emosi. Kita melihat emosi ya. Pada tahun 2015 datanya naik ke 1.6 juta. 1.6 juta kanak-kanak di Malaysia 5 hingga 12 tahunnya berbicara kelak sebab dia belajar melalui role model.
Kalau cikgu hanya sekadar kata beratur, semua orang beratur, angkat tangan, balik rumah pun dia buat macam tu kat adik dia. Beratur adik, beratur, angkat tangan. Nanti kakak marah kalau tak ikut cakap. Contoh, saya bagi contoh. Tapi ini yang rata-rata yang banyak saya lihat. Dan saya merasakan kita masih lagi baru dalam pendidikan awal kanak-kanak ini. Tadi pun saya dah sebut pada Halim kan, dalam tahun 2010 lah ianya bermula. Sebelum itu ada prasekolah, tetapi prasekolah adalah persediaan. Kebanyakan konten prasekolah adalah persediaan kepada sekolah rendah itu sendiri. So a lot of skills being taught. Tapi kita jarang menekankan emosi ini. Jadi berbalik pada soalan tadi, maksud PDPR, objektif PDPR, kalau boleh saya terus sampaikan, satu cadangan saya berikan kepada satu sekolah di Bota, sekolah rendah di Bota, seingat saya lah di Perak. Saya cadangkan ini kepada guru besar, kepada guru-guru. Anggaplah guru-guru katalah mengajar subjek bahasa, guru-guru yang mengajar darjah 1. Okey, ada 9 subjek lah katakan. 9 subjek ini guru-gurunya bergabung. Boleh tak 9 subjek tu kita gabung dan jadikan hanya satu projek? Projek yang mungkin kita boleh pecahkan kepada beberapa minggu, beberapa bulan untuk kita capai proses tersebut. Okey, tapi apa yang kita lakukan dalam projek ini, dia akan secara menyeluruh, dia cater, dia tackle semua subjek yang ada. Okay, so it's project basis. Nak kata pedagogi pendidikan, ada banyak pedagogi pendidikan. Tapi adakah kita kreatif dan berani berfikir di luar kotak untuk mewujudkan satu kelainan seperti ini? Guru-guru bertindak seolah-olah sebagai orang kata the project leader lah. Kita gabung, jadi kuranglah tenaga cikgu nak kena ajar ni. Tadi ada orang share dengan saya dalam DMIG, doktor tengok ni jadual, back to back. Setiap hari ada 5 kelas, lepas kelas ni habis kelas ni. Sekolah rendah. Adakah kita beranggapan anak-anak kita ini otak mereka seperti mesin? Saya nak sampaikan kepada anda semua, otak kita ni kalau menerima arahan adalah mengikut umur mereka. Kalau 7 tahun, 7 minit je dia boleh terima arahan. Lepas tu dah tak mampu dah ni. Dia mesti nak kena bergerak. Kerana apa? Kerana mereka masih dalam proses perkembangan tadi. Otak yang 10% ni 7 tahun sehingga 25 tahun, besar tu 16 tahun nak bina 10% yang kat depan ni je. Inilah paling penting untuk kita buat keputusan, untuk kita berfikir secara rasional, untuk kita tambah ilmu, untuk kita lifelong learning, sebab belajar bukan hari ini je. Ayah bunda sekalian semua sedang belajar hari ini. So nak bercambah lagi neuron yang baru mungkin, ataupun neuron yang sudah ada kita nak kembangkan lagi. Itu dia. Tapi untuk anak-anak sehinggalah umur mereka dalam 25 tahun. To be exact, untuk lebih orang kata spesifik, anak perempuan 23 tahun, anak lelaki 25 tahun. Ada sebab anak lelaki kenapa 25 tahun. Anak perempuan 23 tahun kerana anak perempuan maturity dia lebih cepat sedikit. Adalah tu tugas-tugas dia yang selebihnya tu. Okey, saya berhenti di situ dulu. Teruskan tanya soalan Halim. Silakan. Nanti kita tak habis. Saya sangat tertarik lah, banyak perkara yang doktor ceritakan tentang pedagogi pendidikan ni, kita sendiri kena banyak explore kan. Dan banyak jugalah sebenarnya kalau doktor terus kepada emosi ni, sebab baru-baru ni kan doktor ada upload tentang yang mana ada seorang parent, ibu yang bapa yang cerita dalam Sina. Dia kata dah tak tahu nak ngadu pada siapa kan. Anak yang kelima, lepas tu ketinggalan pelajaran, nak belajar pun dia, nak ajar pun tak pandai. Sampai anak sendiri kata ayah suruh belajar tapi ayah tak tahu kan. Saya dengar pun macam mana, sebab gadget pun salah satu, PDPR salah satu tadi kan. Dan saya tertarik dengan satu yang diceritakan oleh Ustaz Azizal dalam talk show semalam. Dia kaitkan dalam satu buku berkenaan The End of Education yang ditulis oleh Neil Postman. Dikatakan perbahasan pendidikan kita sangat-sangat, kita sekarang ni kita terperangkap di dalam means dan kurang merujuk kepada ends, tujuan akhir pembelajaran tersebut. Jadi dikata pendidikan sangat-sangat memerlukan ends dan sangat memerlukan goals. Goals iaitu objektif yang paling tinggi dari sekadar menghabiskan silibus, mendapatkan CJ, dapat kerja. Kalau Neil sahaja cakap macam ni, kita sebagai orang Islam, kita perlu lebih
advance daripada orang barat tu sendiri. Sepatutnya Halim. Ya. Sepatutnya. Itu sebab kita dah sekarang masuk dalam ma'al hijrah. Kita dah masuk awal tahun baru tahun Islam. baru. Kalau dia kaitkan semalam juga dia kaitkan bagaimana Allah SWT menjadikan manusia. Ketika itu perbahasan berlaku di antara malaikat dengan Allah SWT, pelantikan Adam. Dan dijelaskan oleh Ustaz Azizal bahawa pelantikan Adam itu sebagai khalifah adalah untuk dia belajar dan menjadikan itu sebagai agenda utama, menjadikan dia sebagai seorang manusia. Bukan menggadaikan nilai sebenar pendidikan hanya sekadar memenuhi keperluan sementara di dunia ini. Baik doktor, saya seterusnya. Itu saya kata dah satu soalan saja dah 30 minit. Sorry lah. Tak apa, tak ada masalah. Tak, maksud saya memang kita pembahasan pendidikan awal kanak-kanak sangat panjang. Kalau ikutkan. Tapi kita ada masa yang sangat terhad, tapi saya terus kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Sebenarnya kalau tadi banyak kaitan-kaitan juga. Macam contoh yang doktor ada sebut tentang kajian-kajian luar. Begitu juga dengan kajian yang dibuat oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Sejumlah 203 pelajar sangat terkesan dalam penutupan sekolah berikutan pandemik COVID-19 ni yang saya baca. Jadi sangat-sangat memberi kesan. Okey, baik doktor, kita terus ke soalan yang kedua. Secara umumnya terdapat 4 asas dalam perkembangan kanak-kanak, iaitu kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, pertuturan dan sosial emosi. Sosial emosi ni adalah penyumbang kepada perkembangan psikologi kanak-kanak. Elemen sosial adalah merangkumi perhubungan, pergaulan serta sosialisasi bersama orang lain. Manakala elemen emosi pula adalah keupayaan meluahkan perasaan serta kesedaran tentang diri, harga diri serta konsep diri. Jika perkembangan sosial dan emosi ini terganggu, maka akan timbullah isu-isu tingkah laku yang tidak sihat seperti masalah sosial dan juga insiden-insiden seperti bunuh diri. Telah berlaku satu insiden bunuh diri yang melibatkan kanak-kanak berusia 10 tahun beberapa tahun yang lalu. Jadi soalan saya, apa yang perlu kita fahami konsep emosi terhadap 3P ni? Kalau kita lihat satu sisi tadi saya jelaskan perkembangan sosial dan emosi merupakan elemen penting dalam perkembangan kanak-kanak. Dan dari soalan lain dan dari sudut lain pula, ibu bapa dan guru juga tidak terlepas menjadi penyumbang dan berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak. Boleh doktor jelaskan? Okey, saya terus kepada asas yang tadi Halim dah sebutkan, gross motor skill dan sebagainya itu, saya kupas sikitlah. Yang selalu saya gunakan adalah physical, mental, emosi, social. Sama je lebih kurang ya. Tapi saya berpegang pada 4 ini sebagai asas kerana ianya terbentuk pada 6 tahun pertama. Okay, since Halim dan the team is coming from prasekolah punya level kan. So ianya berlaku pada 6 tahun pertama. Okay, so apabila berlaku pandemik, pastinya proses perkembangan ini tidak berlaku secara seimbang, tidak berlaku secara baik. So cadangan daripada beberapa association di luar negara, pediatric, psychiatrist, mereka mencadangkan setiap hari kalau boleh. Ini tips lah. Sebab orang kita suka di spoon feedkan dengan tips. So saya berikan kepada anda tips ini. Setiap hari pastikan anak kita bermain secara fizikal selama 1 jam. Jika 2 jam mereka berada dalam skrin, pastikan seimbangkan dengan bermain selama 2 jam, waktu yang sama dengan duduk dekat depan skrin tu. Kalau 5 jam depan skrin, 5 jam lah kena bermain secara fizikal. Kena seimbangkan. Okay, sebab kita nak menjaga fizikal, mental, emosi dan sosial tadi. Okay, so apabila itu sedikit dan tidur perlu 12 jam untuk memastikan otak tidak overloaded processing tu. Kita tak nak terlalu keras bekerja. Jadi saya memang secara kerasnya tidak setuju dengan jadual back to back untuk anak-anak, kanak-kanak. Sebab kanak-kanak sebenarnya dia punya definisi dia adalah kurus hingga 18 tahun. So mereka di universiti juga terkesan kerana jadual mereka adalah back to back, seolah-olah pembelajaran dalam talian ni seolah-olah macam pergi universiti, macam pergi kelas, macam pergi sekolah, dianggap sebagai seolah-olah kita hadir secara fizikal, walhal kurang di situ menyantuni bagaimana otak kita bekerja terlalu keras tadi. Jadi tidur 12 jam malam tu sangat penting. So berbalik pada social tadi adalah tadi saya dah sebutlah tentang
remaja ataupun pra-remaja ataupun 7 tahun ke atas tadi, apabila kita ambil kelonggaran bahawa orang kata kebolehan mereka untuk bersosial dengan kawan-kawan tadi tidak ada, tidak wujud, seolah-olah mereka duduk dalam proses grieving. Grieving ni macam ada kematian yang berlaku dan kematian itu sangat terkesan dalam jiwa mereka. Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang sihat untuk mereka. Okey, tadi Halim Halim maklumkan tadi a lot of mental health cases, mental illness berlaku. UNESCO. Okey, disebabkan kita mungkin tak melihat emosi ini penting sebagainya, tetapi kan Halim sebenarnya sebelum ada pandemik pun benda ni dah berlaku dah. Kita memang kurang melihat, kurang cakna tentang kepentingan emosi itu sendiri. Cuma pandemik ini Allah berikan kepada kita untuk kita buka mata semua masalah-masalah yang selama ini kita dah sapu bawah kapet, kita simpan elok-elok bawah kapet ni, hari ini semuanya muncul keluar. Apabila ianya muncul dan muncul, memang kita semua terduduk bila tengok banyak. Itu dikatakan hikmah lah. Hikmah pandemik. Sangat hikmah. Betul Halim. Allah menzahirkan balik. Allahu Akbar. Ya betul. So Allah nak tunjuk ni, bila lagi nak tunggu ni? Sebab kita memang towards akhir kan, akhir zaman sebagainya. Tetapi takkanlah sampai bila pun kita tak sedar. Jadi bagaimanakah kita nak ubah? Kita dah tak ada masa lain. Hari inilah kita kena berubah. Hari inilah, ni Ma'al Hijrah ni kita kena ubah lah. Tahun baru dah ni. Kalau kita tak cuba untuk melihat dari sudut perspektif yang berbeza, kalau kata pedagogi itu, kita selama ini pedagogi kita hanyalah macam kita nak meet tu je kan, kita tak nak end goal tu. Rugi sangatlah. Kalau macam tu kan Halim, saya terfikir-fikir, apakah maksud lifelong learning? Istilah itu tidak wujud kerana kita belajar habis-habis dah tak nak belajar dah. Berapa ramai di kalangan anda semua ayah bunda sekalian, saya tak nampak ya chat dekat Facebook, tetapi saya nak tanya anda semua, berapa banyakkah di kalangan anda yang trauma nak belajar balik, trauma nak tengok buku teks balik? Rasa macam berat je hati nak buka buku teks, tak nak tengok dah buku Admaths dulu. Tak nak tengok dah buku sejarah dulu, contohlah kan. Sebab fizik ke kimia ke tak nak, cukup. So di manakah lifelong learning yang sebenarnya dibawakan dalam Islam? Betul tak? Tadi pun Halim dah sebut, belajar tu tak stop. Dan hidup kita sebagaimana spiral, kita sentiasa berputar, kita tidak dalam circle. Pusing-pusing kot tu juga, pusing-pusing kat situ juga. Tak, kita bergerak ke hadapan. Dan bergerak ke hadapan adalah lebih baik daripada kita bergerak ke belakang. Yang kita risaukan kerana pandemik ini, dia mengganggu pelajar, mengganggu ibu bapa, mengganggu pendidik itu sendiri. Apabila emosi terganggu, kita tak boleh nak ke depan. Halim, this is psychology. This is dari sudut cognitive science, bagaimana otak kita berfungsi. Kita tak boleh nak ke depan kalau emosi itu berlaku. Emosi akan tertonjol dalam bentuk tingkah laku kita. Berapa ramai hari ni yang tak tahan nak marah aja. Pantang usik sikit, senyaplah. Kita nak marah, cepat triggered. Disebabkan kita terlalu penuh dengan emosi-emosi yang kita pegang, yang kita simpan dalam diri kita tanpa kita sedar. Maka ianya terkeluar dalam bentuk tingkah laku kita, cara kita bercakap. Kita cakap nak laju je. Kita cakap janji kerja kita siap. Okey, tak penting dah benda-benda lain ni. Itu antara perkara yang kita, orang kata, yelah dia dah larilah sedikit. Jadi sewaktu pandemik seperti ini, sebenarnya kita nampak ramai yang regress ke belakang. Regress ni yang kita takut dan kita risaukan. Dan sebelum ianya lebih dahsyat lagi, ada salah satu soalan Halim kan, bagaimana kalau pandemik ini berterusan? Saya nak cadangkan terus sekarang, kita tak ada cara lain, kita perlu merombak, kita perlu ubah cara kita dalam PDPR. Ianya bukan sebagaimana dalam kelas bila kita berjumpa secara fizikal, tetapi ubahlah dan bertanya khabar dahulu. So dalam sekolah-sekolah saya, apabila kita announce, Malaysia announce je COVID-19 kita tutup lockdown March 18 March 2020, saya ingat lagi tarikh tu, 16 Mac saya panggil semua tim saya kata arahan saya simple saja. Apa-apa saja pun yang kita nak belajar dalam online, kita tolak ke tepi semua kandungan pembelajaran sebab saya memang, teknik kami, pedagogi kami memang berbeza. Okey, kita tolak semua kandungan yang berat-berat. Okey. Maaf. Okey kan? Okey. Kita tolak semua proses-proses pembelajaran ni, tapi yang kita nak gantikan adalah bertanya khabar, emosi dahulu.
Okey, pastikan anak-anak ini semua okey, gembira, happy supaya kita nak kurangkan beban ibu di rumah, ibu bapa di rumah supaya tidak rasa terlalu orang kata burn out, nak layan anak, emosi mereka, mereka sendiri perlu work from home, ada meeting dan sebagainya ataupun kerja-kerja rumah yang perlu dijalankan kerana rumah bukan lagi rumah hari ini, rumah adalah segala macam kerja dan perkara yang perlu berlaku setiap hari. Dialah office, rumahlah tempat bekerja, rumahlah tempat untuk anak nak menangis, nak tantrum dan sebagainya, rumahlah tempat nak anak-anak nak minta perhatian, rumahlah tempat suami isteri tu nak bersembang, semua berlaku dalam rumah tadi. Jadi ruang-ruang dalam rumah telah diganggu, ruang-ruang selamat dalam rumah telah terganggu secara tidak sedar. So itulah antaranya yang boleh saya tekankan dari sudut sosial tu memang sangat terganggu. Dan kalaupun kita nak bukakan sekolah Halim, saya faham kenapa tidak dibenarkan. Tetapi saya juga kalau kita lihat daripada sudut lain, yang datang ya jangkitan-jangkitan COVID ni, saya tak rasa ianya datang daripada anak-anak. Sebab anak-anak ni dia kat rumah, lepas tu dia pergi sekolah. Lepas tu dia balik rumah, lepas tu dia pergi sekolah. Betul tak? Yang banyak ke tempat-tempat lain ni siapa? Ibu bapa lah. Ibu bapa. Ataupun dewasa lah, ataupun guru-guru ke siapalah yang dewasa lah. So yang membawa COVID-19 virus whatever adalah dewasa. Jadi kadang-kadang kita terfikir jugalah apa kata semua office semua tutup, memang kerja kat rumah. Sebab mak ayah tak ada di mana. Anak je pergi sekolah balik, dah that's it. Contoh. Itu satu perspektif yang boleh kita lihat lah. Sebab bukan mudah kita nak handle perkara ini dan kita faham kenapa ditutup sebab kita tak nak merebak. Tetapi sebagaimana cadangan, saya rasa Dr. Mazli ikut cadangkan, mungkin suntikan vaksin dijalankan di dalam sekolah tu sendiri supaya semua dapat vaksin. In a way lah ya, saya rasa cadangan itu menarik kerana kita nak tackle sebab kita takut pelajar-pelajar ni dijangkiti. Apa kata kita tackle diorang dan guru-guru dulu? Betul tak? In another way lah ya. So itulah sikit yang boleh saya jawab. Ada jawapan tadi tu saya dah berikan sewaktu soalan pertama tadi. Jadi kalau apa yang apa boleh saya relatekan jugalah berkenaan dengan apa yang doktor katakan, kita kena ubah cara pendekatan kita supaya secara tidak langsung dia akan membantu emosi kanak-kanak tu sendiri. Betul. Saya teringatlah apa yang dikatakan semalam punya talk show jugalah, sebab saya banyak ambil poin-poin penting lah. Bagaimana dengan kalau kita relate balik dengan agama sendiri, dengan agama Islam sendiri. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, Ibnu Abbas sendiri pun selalu menekankan tentang pendidikan ni. Dia kata ajarlah anak kamu selagi mana mata dia lihat kamu. Jika mata dia dah beralih ke tempat lain, berhenti mengajar. Menjaga emosi dan semangat budak belajar itu sebahagian daripada salah satu cabang untuk memberi semangat mereka dalam menuntut ilmu. Jadi itu sangat penting poin-poin tu. Jadi nampak keseimbangan di situ kan doktor? Halim, bila Halim kata tadi, ayat yang kedua tadi, nak menjaga motivasi tu. Inilah intrinsic motivation yang ramai kita tak nampak. Ini yang berada dalam 6 tahun pertama. Ini yang bila mana kita dah terlepas 6 tahun ini, kita dah tak boleh patah balik belakang. Kenapa? Kerana neuron itu sedang membina pada 6 tahun pertama. Jadi kita nak, kalau kita kata jaga anak macam raja, bukan untuk memanjakan mereka, tidak ya. Tetapi saya nak betulkan pemahaman anda semua yang mendengar, apa erti kata nak jaga macam raja tu? Sebab neuron ni dia sedang bercambah. Salah satu topik saya dalam talk show Ayah Bunda ya, kita bercakap tentang membonsaikan otak anak. Membonsai tu kita semua ni apabila kita kata jangan, kita dah potong dah. Tak boleh macam tu, kita potong lagi. Itu salah tu, potong lagi. Apa solat macam tu salah tu, potong lagi. Bila kita potong dan potong, kita dah merencatkan pokok tadi daripada berkembang cantik dia jadi kecil je, renek je. Habis tu sampai ke umur 25, otak dia kecil je. Bila dia dah umur 25, 30, dia dah bekerja, lepas tu kita mengharapkan mereka untuk menjadi seorang yang kreatif, mengharapkan mereka untuk bercakap dengan confident.
Macam mana nak boleh buat? Dah renek dah dia punya pokok. Dah berkembang dah. So itu kesilapan kita ibu bapa. Dan ramai kita tak sedar. Kenapa kita tidak sedar? Kerana kita tidak tahu. Tapi kat hari ni, saya nak kita semua tahu. Saya minta maaf, mungkin saya cakap ni secara, saya harap tak pedas lah. Saya harap kita membuka minda kita untuk menerima bahawa hari ini kita perlu ada ilmu untuk betulkan balik cara kita parenting anak-anak kita. So kita nak bantu itu. So 6 tahun pertama itu nak jaga self-concept anak dalam diri mereka. Kalau okey di situ, okeylah selebihnya. Sangat setuju apa yang doktor kata. Sebab ada juga pepatah, bukan pepatah lah. Ada satu perkataan tokoh tu, dia kata, apabila anak mengajukan soalan, jangan bunuh soalan tersebut. Kerana membunuh akan menimbulkan lebih banyak persoalan dan permasalahan yang baru. Doktor setujulah. Banyak benda point yang kita boleh ungkapkan, kita boleh sandarkan. Hatta kalau kita tengok pada hadis Nabi tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW tu sendiri, iaitu dalam satu hadis yang begitu panjang yang pernah Ustaz Afrizal cerita pada dalam topik kami, iaitu pada talk show talk show yang kedua, yang menceritakan bagaimana wakana rafiqan rahiman. Rasulullah ni bukan seorang orang kata dia seorang yang memudahkan urusan, lembut, bukan bagi jalan mati. Macam itulah. Jadi rafiqan dan rahimah, itu yang sangat penting, yang perlu ada pada kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, sebagai orang yang berada di sekeliling dengan kanak-kanak. Okey, doktor, soalan yang ketiga. Saya rasa Halim kena gabungkan soalan ni. Yelah. Tapi soalan saya kadang-kadang dia satu soalan tu dia orang kata macam dah masuk-masuk dah. Menambah-nambah lagi. So kalau saya tambah 4, jadi saya kata saya gabung 3 dengan 4 jadi macam lebih banyak lah. Okey doktor. Silakan. Saya tengoklah kita tengok statistik yang dibuat oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan merekodkan kes bunuh diri sepanjang tahun ni pada musim pandemik pada tahun 2020 468 kes dalam tempoh yang ni 631 kes sepanjang tahun 2020, manakala untuk tahun Januari sampai Mei dikatakan 468 kes. Itu pada 2021 dan 631 adalah 2020. Itu yang direport. Itu yang direport. Betul apa yang doktor cakap. Itu yang direport. Kawan saya sendiri pun yang kerja di bahagian forensik, dia kata yang direport sahaja dapat dibuat laporan. Yang tak direport sebenarnya lagi banyak, dia kata. Exactly. Itu kes bunuh diri Lepas tu secara purata yang dibuat oleh PDRM sendiri, maksudnya 2 kes berlaku dalam satu hari bunuh diri. Jadi dikata punca dia, salah satu dia adalah tekanan perasaan, dan umur yang membunuh diri tu yang paling banyak adalah 15 hingga 18. Kanak-kanak tak ada lagi lah. Tapi itu dikategorikan orang kata sangat-sangat perkara yang sangat-sangat membimbangkan. Okey, jadi itu adalah statistik. Saya nak tanya soalan. Soalannya adalah, apakah jenis dan bentuk cabaran paling getir mengikut pandangan doktor bagi seorang pelajar, ibu bapa dan guru dalam melestarikan norma baru ni, serta cara bagaimana untuk menangani dan menguruskannya? Dan apa soalan yang kerap ditanya ibu bapa atau siapa-siapa saja kepada doktor sepanjang doktor menjadi seorang pengkaji lah dalam industri awal kanak-kanak yang jadi sering dirujuk, malah doktor sendiri pun sebagai seorang ibu kepada anak kan. Boleh kongsikan kepada kami, silakan. Halim, jawapan saya simple je. Emosilah cabaran paling besar kita di Malaysia kerana ianya tidak pernah wujud dalam perbincangan, dalam konteks perbincangan kita, dalam konteks pendidikan kita, ianya tidak pernah diketengahkan. Okay. So JKDPN membuka mata saya apabila dicadangkan ianya tidak diambil kisah. Okay. So kemanusiaan itu tidak pernah diambil kisah. Jadi kita jadikan kemanusiaan ini sebagai satu subjek sahaja. Tetapi kita tidak menilai kita ini sebagai manusia. Maksudnya kita ni tak kisah pun. Yang penting budak datang sekolah, habis UPSR, dapat sekian, dapat masuk universiti, habis tu yang tercicir nak buat apa? Tidak menyeluruh. Cara kita tackle tu tidak menyeluruh. Jadi kalau kata cabaran paling besar kita di Malaysia adalah, kalau saya lah hari ini, kerana saya dah berada dalam industri beberapa tahun ni, dan perjalanan saya sendiri, Halim dan kepada semua ayah bunda yang mendengar,
adalah membawa emosi ini ke hadapan. Macam mana nak didik kita semua emosi ni tak kala kita rakyat di negara Asia Tenggara ni sangat terkenal dengan suka menyimpan emosi kat dalam diri kita je. Kita dipanggil sebagai suppressed nation. Suppressed SUPPRESSED. Kita tekan emosi kita, simpan. Jadi hari ini apabila Miasa Malaysia bersuara, Miasa Malaysia membuatkan advokasi mereka, kita nak mengetengahkan, it's okay to get help. Okay, ada rakan saya yang menyebut tentang help seeking behavior. Bagaimanakah masyarakat kita dalam mendapatkan bantuan dari sudut emosi? Sebab kita sangat banyak dengan malu. Malulah Halim, nanti ada korang nak dengar, tak nak nanti jiran tu tahu, nanti orang kata saya gila. All this stigma ya akan datang. Sama, semua anda tipu kalau anda tidak pernah terfikir perkara ini. Malulah nanti orang tahu apa berlaku kat dalam rumah, aku dengan suami aku tak okey, malu orang tahu. Contoh ya. Jadi di manakah Islam dari sudut itu? Islam banyak bercakap tentang hak. Islam banyak bercakap tentang siapakah diri kita. Dan Rasulullah SAW is the best walking role model of Islam itu sendiri. Dalam saya membina sekolah Halim, saya tengok Rasulullah. Tapi ramai tak tahu benda ni. Ramai orang kata saya liberal, saya banyak barat. Sebab saya bukan ahli, orang kata siswazah ke apa yang belajar dari sudut agama. Tapi saya datang daripada sudut sains. Sains dan Al-Quran tidak berpisah. Apa yang sains berpegang, dia melakukan kajian untuk mengkonfirmkan apa yang telah dikatakan. Itu je. But you have to understand where science is coming. So dari sudut cognitive science, kalau otak ni Allah dah jadikan macam tu, saya nak tipu kok mana? Kalau itulah proses yang Allah telah jadikan, jadi kita sampaikan. Jadi bercakap tentang ini, cabaran saya paling besar, soalan yang banyak dikemukakan adalah kalau kita relate balik, kita kait-kaitkan, memang tak lari daripada emosi. Dan hari ini saya memakai topi kerisauan saya adalah tak kala mana saya berjumpa, segala permasalahan yang keluar ni sebenarnya datang daripada kita sewaktu kita kecil dahulu. Hari ini keluar semua perkara ini. Childhood trauma, childhood memories yang mana kita dulu tak ada hubungan yang positif dengan mak ayah kita. Hari ini dalam diri kita meronta-ronta mahukan perhatian, mahukan orang kata berkongsi. Kita banyak perkara-perkara yang lepas yang hari ini disebabkan pandemik ianya keluar dalam bentuk tingkah laku kita. Saya panggil adult tantrum. Kita bukan kata anak-anak je ada tantrum. Anda semua ada tantrum. Tiba-tiba tak boleh nak kontrol diri sendiri. Kenapa? Kerana cawan kita yang kita pegang diri kita punya emosi ni dah terlalu penuh sehingga melimpah ruah ke tepi, dan yang melimpah-limpah itulah yang terkeluar dalam bentuk behavior kita, tingkah laku kita yang saya kata adult tantrum tadi. Tiba-tiba tak boleh nak kawal marah, tiba-tiba panas sebaran, tiba-tiba nak menangis je. Contoh ya, cawan kita dah terlalu penuh. Jadi bagaimanakah kita nak kurangkan sedikit kandungan dalam cawan ini? Kita perlu ada a positive help seeking behavior. Perlu reach out, perlu dapatkan bantuan. Nak telefon, kalau rasa malu orang nampak muka kita, telefonlah talian mana-mana yang ada tu. Saya sedih sangat, saya tak tahu mana datang sedih, saya rasa marah sangat, semua keluarkan. The more kita keluarkan, the better it is for us. So saya akhirnya datang kepada apa tak Halim? Kesimpulan saya adalah memang kita perlu ada self-care itu. Dan dalam masyarakat kita, budaya kita ya, kita selalu korbankan diri kita sebagaimana lilin. Ustaz Azriza pesan ni pada saya, dia kata doktor jangan jadi lilin doktor. Jadi banyak lilin. Kita ambil nama Ustaz Azriza je. Ya, saya suka bersembang dengan dia juga kadang-kadang. Jangan jadi lilin doktor. Doktor jadilah pelita. Dia menerangi semua orang lain tapi dia sendiri terjaga. Kalau lilin, you bakar diri dan you sendiri hancur. Kita sebagai mak, sebagai ayah, betul kita kena kerja keras untuk keluarga tapi jangan korbankan diri terus. Kita perlu ingat kita sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita tak okey, macam mana anak kita nak okey? Ini sama ya kepada pendidik juga. Kalau anda hanya nak memberi mengajar tetapi diri anda tidak okey, para pendidik, guru-guru sekalian,
Macam mana kita nak didik dengan kasih sayang kalau kasih sayang itu tidak ada dalam diri kita? Kenapa? Sebab kita dah terlalu stres, suppressed emotion. So ini cabaran yang paling besar saya nampak hari ini. Mungkin beberapa tahun lepas kalau Halim tanya saya, bermainlah yang saya bawa ke depan. Betul. Okey, tapi sebab bermain tu saya dah daripada 2014 kita dah buat. Alhamdulillah ramai yang membuka mata. Bermain boleh tackle pelbagai aspek perkembangan anak-anak pada masa yang sama mengikut keperluan anak-anak itu sendiri. Tetapi sesuatu tentang bermain yang saya tahu nanti Prof Bustam ya yang akan cover topik tu. Betul? Ya betul. Betul, Minggu okey. lepas talk show yang ketiga kita telah jemput beliau lah. Beliau Okey. banyak menerangkan tentang mitos. Main tu mitos ke tidak, tapi Yes. nanti insyaAllah nanti akan kita jemput lagi. Yes, make sure anda semua ikut Prof Bustam dan dengar apa yang Prof Bustam akan sampaikan because it's very important. Okay, so bermain ni ramai tak tahu perlu ada sikap bermain dalam diri kita dewasa untuk memastikan kita boleh berjaya ataupun kita dalam apa sahaja yang kita lakukan ataupun untuk kita survive, kita perlu ada elemen bermain itu dalam diri kita dewasa. Kalau dah hilang perkara tu, habis. Kita dah tak balance dah. Kita dah terlalu serius. So jadi perlunya ya ibu-ibu sekalian sekali-sekala bermainlah dengan anak-anak, bergurau-guraulah dengan anak-anak. Tidak ada istilah nak kena malu dengan anak. Paling mudah lah kan Halim, bacakan buku pada anak-anak dengan muka yang pelbagai tu kan, dengan reaksi suara pelbagai. Janganlah baca buku, ni pergi mana ni? Ali pergi sekolah, sekolah dia kat belakang rumah. Lepas tu dia jalan kaki hari-hari. Itu je nada kita. Buruk-buruk kita je doktor kan? Tak perlu rakam. Betul. Apa kata buat tukar sikit. Ali pergi sekolah. Dia pergi sekolah jalan kaki lah. Macam mana kita jalan kaki? Step by step kita jalan kaki. Kita aksikan. Tak ada orang nak tengok kan Halim? Kita dengan anak kita. So kita rapatkan hubungan, emosi okey. Kita pun okey, anak pun okey, cikgu pun okey. So ada perkara yang saya tak sentuh lagi kan Halim sebab saya tahu sebab saya dah baca soalan. So saya rasa saya tackle lah sedikit tu kan. Ya, sila. Ibu bapa dengan guru-guru memang tak ada cara lain tapi bekerjasama. Okey. Hari ini menguji kita untuk buang ego kita ke tepi. Mungkin guru-guru selama ni sebab saya pernah ada pengalaman hantar anak ke sekolah kebangsaan juga kan. Saya faham apabila cikgu bertindak very defensif. Sebab mungkin sebelum ini mungkin ya tekanan datang daripada ibu bapa. Mungkin. Tapi pasti ada sebab kenapa itu berlaku. Ibu bapa pula saya nak tenangkan anda, you are not to blame teachers. Okay? Please don't. Sebab guru-guru juga adalah manusia biasa. The best that we can do and hikmah besarlah dalam pandemik ini adalah bila mana guru dan ibu bapa perlu bekerjasama. Tak ada cara lain. Kalau saya tekankan Bronfenbrenner sistem Bronfenbrenner ni mengatakan bahawa dalam sistem yang kita nak bina, especially kalau dalam sebuah negara kan, tapi kita tengok skop kecil saja. Anak-anak perlu berada di tengah-tengah. Sekeliling anak tadi yang pertama adalah ibu bapa dan seterusnya adalah mereka yang berdekatan dengan anak-anak tadi, sekolah, keluarga yang terdekat, ya kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi yang paling utama anak, kemudian ibu bapa, kemudian guru. So hubungan tiga watak ini sangat penting. Kalau guru dan ibu bapa tak boleh bekerjasama maka hancurlah anak tadi. Bahayalah. So memang tidak ada cara lain. Kita lay low, kita tak nak ada ego-ego tu, kita buang ke tepi, kita bekerjasama. Cikgu, anak saya tak mampu nak ikuti PDPR ini. Saya pun tak mampu nak follow setiap hari. Saya dengan work from home saya dengan kerja-kerja yang perlu saya lakukan untuk orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang contoh ya. Saya tak mampu nak follow. Saya hanya mampu takat ni je. Saya tak boleh nak follow pun attendance sebagai contoh. Sebab attendance taking is a stress for parents, untuk ibu bapa. Anak-anak ni memang tak faham apa-apa, anak-anak ni memang follow je lah. Tapi kita boleh nampak anak-anak mula menolak, mula tutup kamera. Halim, itu sedih. Bila pelajar tutup kamera, maksudnya kelas tak menarik. Maksudnya tidak ada hubungan yang positif antara guru dan anak murid. Disebabkan itu saya kata tadi, pembelajaran belajar ni semua boleh tak kita letak ke tepi sekejap. Sekarang ni kan kita kisah tak pasal anak-anak murid kita.
Okay, kalau boleh saya berikan sedikit contoh ya Halim, sepanjang pandemik Alhamdulillah ya Kindergarten Sri Arya, saya memang letak ke tepi ya, konten-konten belajar ni kita wujudkan dalam bentuk perbincangan. Kebanyakan masanya adalah bermain, berinteraksi, bertanya khabar, emosi. Kita even bermain hide and seek. Saya akan sebut benda ni banyak kali sebab saya rasa teruja bila tengok anak-anak ini bermain, menyorok dalam skrin. So bila cikgu dia kira, tiba-tiba ni skrin ni, dekat mana tu? Oh saya kat bawah meja, oh saya kat belakang almari, saya kat belakang lansir. Menarik. Ya Halim, benda tu kita boleh cipta, kita boleh create. Yang penting adalah kita berfikir di luar kotak. Banyak perkara yang kita Kaizen lakukan, Alhamdulillah. Tapi bukanlah saya kata saya kongsikan dengan anda kerana saya yakin teknik-teknik ini ada, boleh dilakukan. Itu yang kami lakukan. Ianya bukan sekadar bermain, bukan sekadar art and craft ya. Sebab ramai orang salah faham. Kalau kata bermain je art and craft. Kami siap bermain Roblox bersama-sama dalam skrin. Sedangkan ia satu pembelajaran, betul tak Doktor? Iya, semua perkara adalah pembelajaran. Sebab tu ada lifelong learning. That's why penggunaan textbook ni kita kena fikir balik. Textbook ni perlu ke? Itu persoalan saya kepada anda semua ya. Sebab ilmu ni sangat banyak, sangat luas. Setiap isu boleh dijadikan topik dalam pembelajaran. Kenapa tidak kita guna cara ini? Kenapa kita terlalu rigid dan structured mengikut kandungan dalam silibus tersebut. Itu satu perkara yang saya cadangkan kepada Mawid yang anda boleh lihat lebih lanjutlah tentang kurikulum dan sebagainya. Saya nak relatekan silakan. apa yang Doktor kata tu. Daripada kata-kata sarjana Islam, jangan lukakan anak dari keadaan semasa. Apa perkara yang berlaku pada anak kita, jangan kita address, jangan mengkuduskan silibus dan konten pembelajaran itu sampai tahap seolah-olah itu lebih penting daripada kesihatan mental. Tidaklah semudah kata daripada apa yang terjadi. Jadi sangat-sangat betul apa yang Doktor tekankan lah. Sebab kita sekarang ni orang kata boleh dilihat jugalah sangat-sangat mengkuduskan untuk menghabiskan silibus dan konten pembelajaran itu sampai lupa mental health untuk kanak-kanak tersebut. Betul ke Doktor? Ya, itulah cabarannya. Cabaran paling besar lah Halim. Macam mana ni kita nak sedarkan semua kita betapa pentingnya emosi, kerana the moment kita buka mulut emosi tu penting, alah benda kecil je kot. No, kalau benda tu kecil, kenapa 90% otak kita berlandaskan emosi? 90% besar ya. Dan hari ini apabila kita dewasa, kita berlandaskan conscious mind kita sebanyak 20% sahaja. 80% so kita tak sedar, dan 80% itulah emosi. Yang mana tindakan anda tiba-tiba nak marah, tiba-tiba sedih, menangis, itu semua datang daripada unconscious mind, 80%. Jadi kita sekarang ni nak bina yang mana? Kita sibuk dengan 10%, kita terlupa yang 90% tadi. Betul. So, Jadi itulah kita pandai bawa mereka masuk ke dunia, kita lahirkan mereka dengan izin Allah. Ya. Kita lebih matang daripada mereka, tapi sepatutnya. Dan kita harus memperkasakan mereka cara jalan penyelesaian bagaimana hendak menolong mereka. Okey, baik Doktor. Soalan saya ingat saya nak baca soalan penonton dulu lah. Sebab soalan penonton ni banyak juga. Dia kata ada sesetengah guru lah, dia mengharapkan orang kata maksudnya dalam soalan ni dia kata kalau sekiranya tak siap kerja PDPR itu, dia anggap dia tidak hadir. Dia kata mohon pencerahan Doktor. Kenapa seharusnya perlu bersikap begitu? Macam tu. Kita kena tanya orang atas. Berikan arahan tu siapa? Okey, saya simple saja. Kenapa perlu diberi arahan sedemikian rupa? Kenapa perlu mewujudkan tekanan sedemikian rupa kepada guru-guru, kepada anak murid, kepada ibu bapa, tak kala semua orang dalam keadaan kerisauan yang tinggi? Adakah mereka ini tidak ada perasaan? Adakah mereka ini sudah hilang kemanusiaan itu?
So itu persoalan saya ya. Saya faham guru-guru pasti akan tertekan. Ibu bapa juga tertanya-tanya kenapa sibuk sangat dengan attendance ni kalau anak-anak ni dah tak boleh. Sehingga kita rasa sangat, ya Allah, dia punya tertekan tu Halim, terus terang saya katalah, saya affected by that sebab saya rasa sedih dan kasihan, tetapi there's nothing much that I can do kecuali bercakap tentang perkara ini dengan harapan ianya sampai kepada mereka itu. Okay? Sebab kalau kita tak cakap, orang tak dengar. Tak sampai maksud saya ya. Tapi kalau saya boleh lah ya, saya boleh sampai kepada guru-guru, kalau yang menulis tadi adalah guru ya ataupun ibu bapa, this is the time kita perlu ada ilmu, kita kuatkan fahaman dalaman kita ni, dan bila kita empowered, kita tahu apa yang baik, apa yang buruk. Okay, dan saya faham Halim, di sekolah-sekolah kebangsaan jika kita tak follow KPI ini, banyak tindakan yang akan diambil kepada guru-guru. Perkara-perkara ini banyak disapu di bawah kapet. Kita simpan, tidak diceritakan. Ramai tak tahu benda tu. Dan di sinilah bila saya tahu, saya rasa astaghfirullahalazim, is this how pendidikan sistem kita terlalu rigid dan structured menghukum atas sesuatu yang seolah-olah macam kita tak faham ke? Kita ni semua manusia yang ada emosi, yang tertekan, yang hilang pekerjaan, yang hilang banyak perkara, terpaksa duduk di rumah, tersekat pergerakan, dan kita masih lagi nak implement seolah-olah kita ni, tak boleh nak sebut nanti agak susah lah, tapi saya nak kata have some empathy. Sebagai seorang Islam, seorang Muslim, bagaimanakah kita dari sudut empathy tadi? So kita tahu Rasulullah bersikap sangat, orang kata bertolak ansur, Rasulullah mendengar, Rasulullah sangat berkonsepkan kasih sayang. Di manakah itu dalam setiap arahan yang diberikan kepada guru-guru? So itulah sedikit. Doktor, saya ada soalan daripada penonton. Jadi banyak ni sebenarnya, saya tengah merenung mana nak pilih. Okey, ada soalan yang menarik. Dia kata macam mana, ini soalan saya rasa doktor dah jawab kot. Macam mana nak tarik anak-anak untuk terus tak bosan dengan PDPR belajar secara online? Anak-anak tak salah ya, jawapan saya simple je Halim. Anak-anak tak salah. Siapakah yang belakang tabim yang mengajar itu? Adakah anda cukup kreatif? Kalau anda kreatif, anda boleh tarik minat anak-anak. Dan di sebalik kreativiti itu sebenarnya Halim adalah hubungan kita dan anak murid itu. Bagaimana hubungan itu? Tadi doktor pun dah tekankan, pembelajaran bukan hanya sekadar one way saja. Ada banyak jalan. Betul ke doktor? Betul. Perhubungan yang positif itu sangat penting. Yang elemen ni yang kita lupa. Pergi sekolah, mengajar, bagi arahan, lepas tu dah balik rumah. Di manakah perhubungan positif antara guru dan anak murid? Itu penting ya. Kemudian perhubungan positif ibu bapa dan guru-guru. Itulah. Okey, ada satu soalan yang menarik doktor. Dia kata, adakah memberi gadget adalah satu bentuk inisiatif pada anak-anak untuk menangani masalah emosi mereka semasa pandemik ni? Bagi saya taklah. Bagaimana pandangan doktor sendiri? Silakan. Halim, dalam keadaan kita pandemik ni memang kita tak ada choice. Saya faham benda tu ya. Tetapi bukanlah jawapan kepada handle emosi. Kenapa? Ingat ya saya sebut tadi, jaga anak 6 tahun pertama tu macam jaga raja sebab neuron dia sedang terbina. The moment kita cut, kita bonsai kan, kita sekat perkembangan tadi dengan gadget. Gadget ni dia punya kesan dia sama macam TV. Apabila input yang masuk hanyalah satu hala. Dia tidak memerlukan, orang kata, dia tidak dua hala. Sebab itu ya, guru yang mengajar di belakang skrin jangan hanya memberi arahan. Anda hanya mewujudkan lebih ramai generasi yang spoon feeding macam kita. Macam kita ni spoon feeding punya society. Kalau kita tidak diketuk, kita tak jalan ke depan. Dan kita tak mampu nak berfikir sendiri sebab kita telah terbiasa, otak kita telah terbiasa diberikan arahan, maka baru kita boleh buat kerja. Tidak ramai yang boleh berdiri sendiri tu. Kalau ada, alhamdulillah. Dan kalau kita berjaya keluar daripada kepompong yang diberikan arahan semata-mata, alhamdulillah, that's good. But the thing is, sistem yang spoon feeding ni hanya memberi input, kita kurang mendapatkan respon daripada anak murid. Kat situ kita dah merencatkan perkembangan otak. Simple je Halim, kalau dalam saya punya talk selama ni lah daripada 2014, saya cakap simple je. Kalau kita dah menyalahgunakan formula yang telah Allah bagi,
okay, bersedialah membelanjakan beribu-ribu ringgit untuk betulkan balik anak-anak kita. Betul. Kalau otak tu dah terbentuk macam tu, dah kaku dah ni, 6 tahun pertama dah, itulah sebanyak tu je lah dia punya neuron tadi. Lepas tu tiba-tiba kita nak expect dia pandai bercakap. Padahal dulu kita suruh dia senyap. Kita nak suruh dia kreatif. Padahal kita dah ajar dia kalau pokok warna hijau je. Pokok tak boleh warna biru, pokok tak boleh warna merah, pokok tak boleh tu, pokok tak boleh ni. Pokok mesti hijau. Kita dah sekat dia kreativiti mereka. So bila dah macam tu, tiba-tiba kita nak dia baru nak bina neuron. Selepas dah 6 tahun tu, bersedialah untuk membelanjakan beribu-ribu ringgit. Hantarlah terapi untuk emosi, terapi untuk mental, terapi untuk keyakinan diri, terapi untuk pelbagai perkara untuk kembalikan balik anak anda. Bukan mudah. Kita hari ini memerlukan terapi emosi. Itu saya yakin. Sebab tu cabaran paling besar kita hari ini, macam mana kita nak handle balik emosi kita. Sebab kita semua ni dalam proses, orang kata, ialah sebagai Muslim, kita khalifah di muka bumi ini, kita mencari-cari siapa diri kita untuk membina takwa, untuk kita ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengenali siapakah diri kita. Kita kena ada self-awareness yang sangat tinggi. Hari dalam proses saya, ialah saya membina modul, saya membina konten, saya membina kurikulum, saya handle a lot of parenting circle, saya buat terapi, saya belajar terapi sekarang ni. Saya tengah buat proses group psikoterapi. Dalam proses-proses yang saya belajar ni, yang saya dapat satu perkara lah. Selagi self-awareness dalam diri kita ini tidak wujud dengan baik, ketakwaan itu sukar untuk kita gapai. Ketakwaan adalah apabila kita menerima, orang kata tawakal tu kan, kita boleh, ya Allah, kebergantungan aku hanya padamu, tak ada orang lain dah ni, hanya kepadamu. Dan kita tak berharap pada orang lain, kita memang very good relationship with Allah. So dia come back, it will come back to what the religion is saying. So di sinilah bila kita nampak, kita belajar pada Rasulullah, nak jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW nak menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasulullah selepas 40 tahun. Apakah proses yang berlaku dalam 40 tahun itu? Pernahkah anda semua mengkaji secara deep thinking, deep process? Pernah tak kita kaitkan 6 tahun pertama Rasulullah macam mana? Wow, penuh dengan kasih sayang. Wow, kita macam mana? 4 tahun dah sibuk membaca, 4 tahun dah sibuk dah belajar jawi, 4 tahun dah sibuk dah baca Iqra. Relax. Kalau otak dia tak ready, tak boleh. Rasulullah Allah dah jadikan illiterate, tak boleh baca. Ada sebab. Kenapa? Sebab Allah nak kata it's not just about reading yang boleh reading, but it's about that character in you. Macam mana karakter Rasulullah tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Wow. Ini Pembentukan karakter. Ya. The more kita korek perkara ini, nak faham, lebih banyak kita akan tunduk ke bumi. Kita rasa, ya Allah, malunya aku tak tahu benda ni. Aku dah salah menggunakan formula yang Allah berikan. 6 tahun pertama Rasulullah kata kasih sayang saja. Boleh tak kita tukar prasekolah mawib semua kasih sayang je? Kan best? Sekolah kasih sayang. Exactly, sekolah kasih sayang. A lot of love. Cikgu-cikgu dia datang-datang je. Okay, hari ni nak pilih carta gambar yang masa tu, nak peluk, nak berjoget sikit ke, nak menyanyi ke, nasyid ke, apa-apa ke, you know, a lot of kasih sayang. Kenapa? Sebab kita nak keyakinan dalam diri dia baik, nak menjadikan mereka karakter yang yakin, bukan takut pergi sekolah. Sikit-sikit kena padam, salah sikit kena padam, kena colour dalam ruang tu je. Segala kesilapan tidak dibenarkan dilakukan. Maka anak-anak ni semua jadi takut. Kita adalah society yang penuh dengan fear dan takut. Yang ini you all tak boleh nak tolak ke tepi. Itu realitinya. Dan kajian telah membuktikan kita dalam society yang sangat takut. Semua benda kita takut. Sebab ada perkara proses dalam 6 tahun pertama yang kita tidak santuni. Okay, saya stop situ Halim. Saya memang akan cakap banyak. Cakap banyak tapi bermanfaat. Alhamdulillah. Okey doktor, saya cuba gabungkan soalan. Ada soalan daripada penonton. Dia kata bagaimana kita nak menarik minat anak belajar untuk umur 5 tahun dan 6 tahun. Lepas tu bagaimana nak membuat mereka mudah menghafal. Itu minta doktor jelaskan. Tak apa. Lepas tu dia jelaskan. Okey, yang ada soalan yang sama juga, iaitu ni masalah PDPA lah. Ada macam ada setengah guru dia kata saya buat 2 kali je seminggu. Apakah itu satu bentuk kewajaran dan berapakah
timing yang sebenarnya, yang selayaknya, yang betul-betul padulah Untuk PDPR. PDPR, masa timing tu sendiri. Okey. Silakan Doktor. Sebenarnya soalan saya tak habis lagi ni. Tahu, tapi saya dah gabung-gabungkan ya Halim. Okay. Ya. Tapi saya teringin jugalah. Okey, boleh. InsyaAllah cuba Doktor jawabkan. Okey, Tapi sebelum tu saya minta satu iklan sikit kepada semua penonton Facebook. Kita ada sediakan link untuk e-sijil dengan e-kehadiran. Mohon diisi supaya kita dapat berikan sijil online lah. Dan kehadiran bagi guru-guru yang ikuti program pada malam ini. Okey, itu saja. Teruskan Doktor. Okey, saya cuba pendekkan ya jawapan saya. Untuk 2 kali seminggu PDPR, Alhamdulillah kalau anda boleh lakukan itu. Selebihnya isikan dengan tanya khabar, bermain dengan mereka secara online, kukuhkan hubungan positif supaya kepercayaan mereka kepada anda kekal sama. Kita bercakap tentang prasekolah ke ni? Prasekolah ke Halim? Ya, betul. Prasekolah. Okey, kalau umum tak apa, lagi bagus. Umum. Kalau umum pun sama, jawapan saya tetap sama. Perhubungan yang positif antara guru dan pelajar tadi. Kenapa? Sebab dalam teks apa orang kata yang Maslow needs tadi tu, antara perkara yang sangat perlu kita jaga adalah trust, kepercayaan antara anak dan kita. Ini juga adalah Erik Erikson. Trust ni sebenarnya datang pada 0 hingga 2 tahun. So kepercayaan yang bagus akan membantu proses pembelajaran yang baik. Kalau tidak ada hubungan yang bagus, tidak ada kepercayaan antara anak murid dan guru, maka proses pembelajaran akan sedikit terganggu di situ. Itu saja secara saintifiknya jawapan saya kepada kalau 2 kali seminggu bagus, tapi tambahkan dengan elemen perhubungan positif tadi. Okey, selama mana? Sejauh mana? Ikut umur. Kalau 5 tahun, maksudnya arahan yang boleh anda berikan kepada anak-anak ini 5 minit je. Selebihnya isikanlah dengan aktiviti-aktiviti yang bersifat bermain. Kalau ada buku saya, buku bermain, ada 12 jenis bermain dalam buku tersebut. Kalau tidak ada boleh dapatkan, tapi mungkin limited sebab saya pun dah tak print dah buku tu, but it's okay. Boleh mungkin dapatkan second hand dan sebagainya ya. Okey, selain daripada itu boleh je Google dan dapatkan ada banyak jenis-jenis bermain. Apakah yang anda boleh selitkan dalam proses pembelajaran tersebut. Tapi arahan 5 tahun 5 minit, 6 tahun 6 minit, 4 tahun 4 minit. Ada perkara ini yang saya kongsikan dalam IG saya. Kalau anda rajin, carilah di IG. Okey, ada gambar rajah berapa minit. Tapi ini dapatan daripada luar negara ya Halim. Based on instructions sahaja. Maksudnya kalau nak duduk berjam pun dalam secara online macam ni boleh, tak ada masalah. Tapi arahan 5 minit je, cukup. Konten 5 minit je. Selebihnya sembang-sembang, dia sesama dia. Kalau dalam Zoom contohnya, kita boleh buat breakout room. Saya nak duduk dengan kawan-kawan saya, cikgu. Okey, saya buat breakout room, awak duduk dengan kawan-kawan awak. Nanti dia tapi kena adalah guru dalam tu untuk kita monitor apa yang berlaku dalam tu. Okey, itu contoh ya. Macam nak galakkan anak suka belajar. Okey, paksa bukan jawapannya. Okey, kenapa bermain? Kerana dalam bermain, anak belajar tanpa sedar. Itulah kelebihan bermain. Rasulullah, macam mana Rasulullah belajar 6 tahun pertama? Semuanya berlaku secara informal. Informal learning kenapa? Kerana otak belum ready untuk formal learning. Kalau kita lihat negara Jepun, ramai yang kata pandang ke Jepun whatever kan. Kita tengok tapi kita tak cuba adapt dan faham kenapa formal learning di negara mereka bermula pada umur 10 tahun. Mereka melakukan kajian otak kita yang kat depan ni, walaupun saya kata bermula 7 tahun dia membina yang 10% tadi, tetapi dia ready untuk formal learning, buka buku teks dan sebagainya pada umur 10 tahun ke atas. Okey, 10 tahun ke atas ya. So kat situ kalau kata suka belajar tadi bersifat bermain, kenapa? Kerana belajar tanpa sedar. Mereka tak sedar mereka sedang belajar. Tetapi elemen perbincangan adalah elemen-elemen kandungan pembelajaran. Kalau hari ni kita nak belajar tentang mengukur. Awak semua ada tak pen? Jom kita ukur, kita ukur apa? Kita ukur laptop ni gunakan pen. Berapa dia punya lebar? Oh, saya ukur 1, 2. Oh, 2 kali pen saya dapat lebar. Tapi dia tak cakap pasal sentimeter. Dia cakap pasal panjang pen. Last kali baru kita bawa, ada pembaris tak? Cuba ukur pen tu berapa. Wow, 2 kali, contohnya 15 cm. 2 kali 15 cm sama dengan lebar. Wow, pandailah. Awak dapat berapa? Awak dapat berapa? Dah, settle. Ajarnya tak sampai 5 minit tapi bermain tu
Ukur dengan pen kat sini, kalau dia punya panjang pula dalam 2 pen setengah. Contoh, dah pakai pen. So kalau dekat rumah dah macam-macam boleh ukur. Ukur pintu, ukur periuk mak, ukur dapur, dan pakai pen. Dah, bukan ke itu belajar? Belajar. Tetapi secara informal. Itu baru satu contoh ya, Halim, banyak lagi sebenarnya. Menghafal, rote learning, cukup-cukuplah menghafal. Saya agak sensitif dengan perkataan menghafal. Menghafal, ada kajian, saya kena sampaikan kepada anda semua because you all from Mawid kan? Ada kajian menunjukkan bahawa ada satu di Morocco, tak silap saya ya, mereka mengkaji tentang mereka yang hanya menghafal sahaja. Menghafal semata-mata. Tidak ada elemen kreativiti dalam otak mereka. Maksudnya, bila kita kaji dari sudut scientific cognitive science ya, dia punya neural pathway yang berkaitan dengan making meaning daripada apa yang dipelajari hilang. Tidak ada. Sifat neuron apabila tidak digunakan, ianya akan hancur, lebur, terlerai begitu saja. Itu yang maksud saya tadi, bila kita dah bonsaikan otak tadi, neuron-neuron pathway yang macam pokok ni, kita nak cabang yang sangat banyak, dah potong, lama-lama tinggal 3 je. Membaca, menulis, mengira. So esok kalau kita nak problem solving, tak boleh dah sebab tak ada cabang tu. Dia tahu membaca, menulis, mengira je. Yang membaca tadi ada hafazan dan sebagainya. Dia tahu tu je. Kreativiti mana? Tak ada. Cabang tu tak ada. Itu maksud saya, bila kita nak wujudkan cabang kreativiti pada umur 10 tahun, hantarlah pergi workshop, hantar pergi training, extra money. Walhal 6 tahun pertama adalah waktu paling kritikal untuk kita bina banyak cabang dalam otak mereka. Bagaimana jawapannya? Bagaimana untuk melakukannya? Jawapannya bermain. So, itu yang Rasulullah duduk bersama Ibu Suswan di Padang Pasir. Ada banyak kabilah-kabilah yang lalu, berapa banyak dialek bahasa Arab yang baginda dah dengar, yang dah ada kosakata dalam otak baginda. That's secara why informal tu tak? Exactly. Yeah. Apabila dia menggembala kambing kan, dia jaga kambing, dia bermain dan sebagainya, baginda menjaga dan sebagainya. These are the things yang informal ada. Sebab esok Rasulullah diangkat menjadi Rasul, nak menyampaikan, nak faham kabilah ini begitu, kabilah ini begitu. Dan kurang kajian nak melihat ya kabilah apa yang lalu tu. Bagaimana culture mereka, apa yang Rasulullah dapat. Kurang ya kajian ini yang kita nampak very, certain things like in terms of history. Tapi in terms of emosi tadi tu, bagaimana Rasulullah, kalau anda tanya saya macam mana Rasulullah banyak ni menerima tentangan dan sebagainya, macam mana Rasulullah mengurangkan tekanan dalam cawan Rasulullah tadi, sebab berat ya, Rasulullah dibaling najis, Rasulullah dikatakan pelbagai perkara. Ini yang saya tekankan Halim, hari ini kita kurang refleksi, kita kurang muhasabah. Saya dah lupa perkataan tu. Rasulullah sentiasa pergi ke Gua Hira untuk beruzlah. Yes, beruzlah lah jawapannya. Duduk bersendirian, untuk bersama diri sendiri, untuk memikirkan apa sebenarnya yang berlaku. Aku okey ke tak okey? Rasulullah banyak episodes of that untuk mengurangkan tekanan emosi yang ada dalam diri baginda, sebab Rasulullah ada banyak cabaran. Kita tak terjangkau, nak merasa tak boleh lah, kita baru orang kutuk sikit je dekat Facebook, aduh dah menangis dah ni, tak nak dah post apa-apa kat Facebook contoh kan, betul tak Halim? Kita baru disebut sedikit je, kecil hati dan sebagainya. Bayangkan Rasulullah SAW, kita jauh lah dengan baginda kan. But this is the thing for you to reflect, beruzlah, duduk dengan diri sendiri. It's not bertafakur, it's macam meditasi lah, duduk dengan diri sendiri dan bercakap dengan diri sendiri. At the same time, kita akan sampai kepada Allah. Tapi to get that level of takwa tu lah orang kata, bukan senang. So berbalik pada hafazan. Kalau sekadar hafal tetapi tiada makna, otak kita, ni secara saintifik ya, otak kita tidak menyimpan hafazan tadi dengan lama, kecuali dia digunakan dengan penuh makna. Tetapi jangan confuse dengan apabila kita ajar anak kita Al-Fatihah, 3 kul, kita biasakan mulut dia. Itu adalah sebaik-baik cara kita mengajar anak-anak untuk dekat dengan Al-Quran. Kita sebut, konsep ini sama ya, bila kita nak ajar membaca, kita kena banyakkan mendengar. Jadi read aloud. Betul. Yes, read aloud. Betul. So kita nak anak kita suka Al-Quran, kita kena selalu read aloud Al-Quran kepada anak.
Kalau kita pun tak baca depan anak, kita expect anak jadi hafazan, itu dah salah. Ada salah faham di situ tentang belajar agama ataupun Al-Quran. So proses untuk untuk anak suka membaca Al-Quran, kita banyak bacakan ayat-ayat ini kepada mereka. Konsep hafazan itu tak sama dengan konsep pergi sekolah ni, drilling hafazan. Sedikit berbeza di situ. Dan kajian saya menunjukkan, saya bukalah kepada pihak Mawid kalau nak buat kajian lebih lanjut, boleh tanya Ustaz Azri dan sebagainya. Umur yang paling sesuai untuk hafazan Al-Quran antara 13-15 tahun. Dan apabila di tahap peringkat itu, sekejap je mereka boleh hafal. Kenapa? Kerana emosi dah cantik, mereka dah betul-betul settle down, pruning process sudah. Cuma cabaran pada umur 13-15 tahun ini adalah membina personality. Okey, apabila saya kata membina personality, mereka sedang dalam proses berlawan dengan hormon dalam diri mereka kerana puberty. Okey, bila kata tadi 15-18 tahun, banyak teenagers yang membunuh diri kerana mereka bercakap-cakap dalam diri. Itu proses ya, mereka sedang dalam proses bercakap hanya dalam diri mereka, tidak ada orang yang support mereka dari sudut luaran. Tidak ada yang berkomunikasi, mungkin ya, kurang elemen positive relationship tadi dengan anak. Jadi kita memang kena layan anak macam kawan bila dah remaja ni, kena bersembang dengan dia, kena gurau-gurau dengan dia. So anak saya yang sulung pun dah 15, memang dia cakap ya Halim, dia kata, "Dok Mami, merasa dah tak boleh lah di rumah je ni, dah tak boleh, dah tak tahan dah." Cakap. Saya kata, "Ya ke? So what do you want to do?" So kalau nak pergi beli grocery tu, yang sebab dah besar kan, so bolehlah abah dia, daddy dia bawa dia teman, duduklah dalam kereta dan sebagainya. Kena keluar sekejap. Tapi kita make sure 10 km dan sebagainya, sebab memang tekanan ini real ya. Itulah sebab sedikit Halim. Saya harap ianya menjawab soalan tadi. Itulah, sangat-sangat menjawab. Okey. Okey. Banyak. Kita dah sangat kesentukan masa lah. Semoga yang tadi soalan tadi, tak apa. Doktor, saya tak ada masalah. Saya lebih suka sebab ini adalah satu bentuk perkara yang memberi manfaat. Tambah saya pun sebagai seorang ibu, seorang bapa kepada anak, seorang guru, seorang yang dikelilingi oleh kanak-kanak dengan pelajarnya. Benda ni sangat membawa perkara yang sangat penting untuk kita fahami dan kita dalami. Dengan pencerahan inilah diharap kita dapat sedar bahawa anak-anak itu adalah satu keunikan istimewa. Dia merupakan manusia yang ajaib. Berangkat dari kesedaran inilah kita harap kita mampu membina kepercayaan kita kepada anak, kita sebagai guru kepada anak murid, dan kita kena sentiasa bermuhasabah, sentiasa memberi ruang kepada mereka membesar mengikut aturannya dan membina personality mereka sendiri. Okey doktor, kita ada masa, saya bagi masa lagi masa kecemasan lah. Untuk 5 minit yang terakhir ni lah. Saya tak kisahlah lebih pun tak apa, tapi 5 minit terakhir. Tapi sebelum 5 minit terakhir ni, saya ulangi sekali lagi kepada guru-guru di luar sana dan parent yang mana mau dapatkan sijil. Boleh tekan link sampai pukul 11 dan para guru mohon diisi kehadirannya seperti mana yang telah disediakan dalam ruang Facebook. Okey doktor. Okey. Soalan ni bukan soalan lah. Yang terakhir lah. Sebab kita masa-masa kita pun agak sangat-sangat mencuburi sangat-sangat mencuburi kita, dan saya ingatkan masa inilah kita harap Allah SWT angkatlah derajat kita menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat kita pada masa akan datang. Okey, soalan yang terakhir atau nasihat yang terakhir untuk doktor sendirilah kepada kita sebagai parent, sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang dikelilingi, sebagai kita selalu mengelilingi kanak-kanak atau pelajar-pelajar. Apakah nasihat doktor dan apa yang perlu kita fahami, cara bagaimana untuk kita kekal positif dan sentiasa mewujudkan persekitaran positif, tambah-tambah adalah dalam menghadapi kesukaran yang banyak pada waktu-waktu yang sangat-sangat orang kata yang kita tak tahu bila pandemik ni akan berakhir dan bila perkurungan ini yang kita tak tahu bila mana pengakhirannya. Betul. Silakan doktor.
Kalau saya boleh saya boleh orang kata apa ya, summary kan lah ya, kita simpulkan semuanya. Saya nak pesan kepada semua dan juga diri saya sendiri pun ada 5 orang anak Halim, bukan senang ya, umur 6 tahun hingga 15 tahun. Jadi keperluan berbeza-beza, anak lelaki lain, anak perempuan lain keperluan mereka. Apabila dah masuk ke peringkat puberty, kita nak balik kan, itu proses ya, antara 8-9 tahun hingga 13-15 tahun. Besar tu, sewaktu sekolah rendah punya umur tu. So banyak benda-benda yang perlu kita tahu dari sudut perkembangan kanak-kanak tadi. Saya tak sebut tentang awal kanak-kanak sahaja, tetapi seterusnya tu bersambung sehinggalah anak kita 25 tahun dan seterusnya apabila kita dewasa dan sebagainya. Jadi apa yang boleh saya simpulkan adalah ambil kesempatan hikmah daripada PKP ini untuk kita semak balik diri kita. Go slow. Okay, saya punya pesan adalah go slow. Go slow, relax and steady, perlahan-lahan. Kalau selama ini kita terlalu terkejar-kejar, hari ini kita bernafas perlahan-lahan, kita ambil step by step, kita tengok anak-anak kita renung satu-satu, apa yang aku dah buat, apa yang aku belum buat, apa yang saya perlu perbaiki, apa yang perlu saya tambah baik kan contohnya. Kemudian kembali kepada paling asas keperluan kita manusia, emosi dan komunikasi. Saya suka tekankan komunikasi tu Halim kerana masyarakat kita kurang bercakap dengan anak. Apabila kita kurang bercakap dengan anak, bayangkan ini tak sampai level sex education Halim. Betul. Kalau esok nak bercakap sex education tapi kita malu nak bercakap, apa kata kita mulakan hari ini? Supaya esok bila sampai waktunya anak bertanya, takkan kita nak ulang balik macam kita dulu. Kita belajar sendiri Halim, betul tak? Saya rasa banyak kita ni belajar sendiri dan ramai kita tak tahu, maka banyak yang masalah perkahwinan banyak ya sewaktu PKP ni. Kalau kita kata kes tentang suicidal, mental health issues semua tu, masalah perkahwinan juga banyak berlaku sewaktu pandemik ini. Banyaklah isu-isunya. Okey, jadi komunikasi sangat penting. Kita nak ajar anak-anak kita, baik lelaki, baik perempuan, pandai berkomunikasi. Maksud saya berkomunikasi bukan sekadar memberi arahan. Tadi selit-selit tadi antara jawapan yang saya berikan, kita elakkan hanya memberi arahan, tapi kita bercakap. Assalamualaikum anak-anak murid semua. Hari ini kita boleh tak setiap orang berikan satu perkataan kepada cikgu, apa yang awak rasa hari ini? Ada yang kata happy, sedih cikgu, marah cikgu, saya tak nak datang kelas. Tak apa. Cikgu jangan terasa hati, kita cikgu kan, kita objektif, kita terima. Oh awak rasa marah, oh awak rasa happy. Wow, terima kasih kerana memberitahu pada cikgu. Itu perhubungan yang positif, kita nak wujudkan. Cara kita bercakap menyantuni, macam ni lah. Satu-satu kita bercakap. InsyaAllah saya yakin dengar cara Halim bercakap pun saya dah dengar very fatherly. Kekalkan itu, kita perlu itu. Itulah role model yang paling baik untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak murid dan sebagainya ya. Kemudian dalam komunikasi itu apabila kita boleh bercakap sedemikian rupa, emosi akan tersalur di situ. So emosi ni secara tak langsung kita dah tackle. Apa maksud bila saya tekankan emosi? Kebolehan untuk kita mengendalikan emosi kita sendiri. Apabila kita tengah marah, adakah kita tarik muka masam je kalau orang tanya tak nak cakap apa-apa ni, merajuk ni, tak nak cakap apa-apa. Tak nak cakap apa-apa, marah kan? Ataupun kita marah, ataupun kita marah, mengamuk ni. Kita tak boleh nak kawal dah ni, trigger. Ataupun Halim, saya tengah marah sangat ni sekarang. Saya marah sangat. Saya marah dengan apa yang berlaku tadi. Saya dah tak boleh tahan ni. Saya rasa saya nak menjerit je. Tapi saya cuba kawal diri saya. Okey, saya nak cuba bernafas, tarik dan dalam. Nampak tak saya bercakap? Itu maksud saya dengan komunikasi. Bukan komunikasi tu macam Halim, lepas ni nak buat apa? Soalan apa lepas ni? Lepas tu kita habis ni, show ni habis dah. Lepas tu apa lagi? Itu arahan, itu very straight, apa orang kata straight macam tu kan. Dia tak ada datang dengan emosi. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, ayah bunda sekalian, apabila kita bercakap dengan anak, sebagaimana kita cakap dengan anak masa baby tu, lembut-lembut tu, samalah sampai mereka besar. Contoh tiba-tiba anak saya yang sulung kata, Mami, Mi dah tak tahan lah kat rumah. Mi rasa macam semua benda macam restart balik. Dia cakap macam tu tadi masa saya tengah makan sebelum saya datang ke sini. Saya kata, oh ya ke? How does that feel? Tak rasa macam semua start balik daripada zero. Macam-macam dah tak kenal dah orang. Tiba-tiba macam nak kena start balik mengenali orang. Wow, that's a huge emotion. Apa lagi yang you rasa?
Kita nak korek benda tu keluar, kita nak keluarkan, kita nak bantu mereka co-regulate kita panggil. So dalam komunikasi ada co-regulation, kita nak bantu mereka memproses emosi. Dalam proses ini Halim, ayah bunda sekalian akan rasa diri kita pula yang perlukan perkara itu. Kerana tak ada orang tanya khabar kita ni. Betul tak? Halim sihat hari ni? Tadi sibuk ke? Sebelum saya tak tanya Halim tadi kan? Halim tanya saya. Sibuk tak bekerja? Macam mana workload? Ada rasa burn out tak? Contoh kan kita bertanya khabar. So benda-benda macam ni lah. Sesama kita perlu bertanya khabar. So itu yang perlunya reach out tu. So bila kita reach out, kita tahu kita dah kurangkan sedikit beban emosi yang kita duk tanggung selama ni. Itulah sedikit yang boleh saya pesan pada semua. Kalau rajin, follow lah IG saya, insyaAllah. Talk show yang saya tengah buat ni pun minggu ni, kalau boleh ya saya kongsikan sedikit minggu ni, kita akan tackle tentang role ayah yang mana jarang kita berbincang ya. Role seorang ayah, kemudian macam mana nak tackle anak lelaki. Anak lelaki tak boleh menangis ke? Salah pemikiran tu. Anak lelaki lah kena menangis supaya dia tahu nak kendalikan, supaya dia tidak hanya simpan. Jadi saya bangga melihat Datuk Azizul Hasni Awang apabila menangis dalam TV bila dia menang dan dia cakap ni, dia sedih sebagai terharu dan sebagainya. And then kita melihat Syuib apabila kehilangan isterinya, kan? Okey, jadi kita nampak bagaimanakah mereka ini dengan emosi mereka. Jangan salahkan mereka. Kita duduk dan dengar, duduk dalam proses itu, kita mengamati proses itu. Adakah kita mampu bercakap sedemikian rupa dalam skrin ini? Saya rasa ramai kita malu. Bila kita malu itulah kita akan tolak emosi ini ke tepi. Emosi yang ditolak ke tepi akan sentiasa bermain dalam otak kita. Dan di situlah nanti anda memerlukan terapi. Dan terapi ni bukan murah Halim. Dia bukan sekadar pergi kaunseling, tidak. Terapi ni level yang sangat tinggi yang memerlukan beratus-ratus ringgit dalam masa untuk 1 jam. Sebab saya dalam bidang itu dan saya tahu rakyat kita sangat memerlukan perkara ini dan kita kekurangan terapis itu. Terapis dari sudut emosi. So itulah antaranya yang boleh saya kongsikan. Saya harap kita buka minda kita. Islam sebagai role modeling, kita merole modelkan Islam dalam harian kita, dalam kehidupan harian kita, kita tunjukkan watak yang baik, itulah sebaik-baiknya. Bukan tentang hukum hakam itu tak boleh, ini tak boleh. Kalaupun kita ajar subjek agama, bagaimana saya nak cabar ya, bagaimana cara kita nak kurikulum itu kita gabungkan, tidak nampak seolah-olah hukum semata-mata, tetapi nak nampak betapa indahnya Islam itu pada anak-anak kecil. Kita bukan nak ajar jawi, nak ajar itu, ajar ini, tapi tunjuk Al-Quran pun tak pernah, mak ayah pun tak pernah tunjuk, tak pernah bacakan, read aloud. Kita sibuk baca buku bahasa Inggeris tapi kita lupa nak bacakan Al-Quran. Perkara-perkara inilah yang perlu kita lihat. So itulah komunikasi, jom kita kembali kepada itu, kembali kepada memanusiakan anak-anak kita sebelum kita mengislamkan mereka, sebelum kita mengakademikkan mereka. Itulah sebaik-baiknya, nak jadikan mereka manusia. So end goal untuk saya adalah menjadikan mereka ini manusia, walau apa sekalipun cabaran yang akan datang, sebab kita bergerak ke arah global society, maksudnya dunia di hujung jari, kita boleh sampai di mana-mana sahaja, tekanan datang daripada mana-mana sahaja. Okey, kita nak kuatkan nilai manusia dalam diri anak-anak kita. Itulah aim saya. Aim anda saya harap sama dengan saya, sebab kita nak melahirkan generasi yang lebih baik akan datang nanti. Terima kasih banyak, saya minta maaf. Halim, saya tahu, saya yakin jawapan-jawapan tu, soalan ni saya dah jawab secara combination. Okey, saya minta maaf Halim tak boleh sampaikan satu-satu pada saya, tapi insyaAllah saya dah tackle, insyaAllah. Dan terima kasih kepada semua. Saya minta maaf kalau ada kurang mana-mana. Saya sangat tertarik yang terakhir ni lah, masalah komunikasi, sebab ada kajian yang mengatakan bahawa masalah kemampuan graduan universiti kita adalah 81% adalah merupa masalah komunikasi. Inilah yang terakhir yang boleh saya simpulkan. Jadi, jangan salahkan mereka ya. Ya, mereka jadi kita kena latih asas yang sangat penting ni, iaitu komunikasi. 81% tu bukannya sedikit, sangat banyak. Itu masalah graduan universiti kita Betul. Jadi kita kena perbaiki daripada sekarang sementara kita ada kesedaran itu. Okey, baik doktor, diam tak diam kita dah sampai kepada penghujung program dan telah melebihi masa 11 minit. Saya tak ada masalah pun. Saya okey. Dan saya berisaukan doktor sendiri. Saya okey, saya okey. Kalau doktor sendiri pun tak ada masalah, win-win situation lah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya memohon maaf kepada
yang pertama sekali saya mohon maaf kepada penonton yang saya tak sempat bacakan soalan kerana masa yang agak singkat dan masa yang agak mencemburui kita. Dan begitu juga saya mohon maaf anda kepada doktor sendirilah, andai saya ada kesilapan dan kesalahan baik dari sudut tutur bicara, kata yang ada mengguriskan hati doktor sendiri dan ambil masa doktor sendiri. Saya dari pihak Mawi, barisan guru, ibu bapa, warga pendidik mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada doktor sudi bersama dengan kami, berkongsi ilmu dan bagi tips cara bagaimana kami perlu menangani masalah yang perlu kami hadapi. Bukan kita sajalah yang hadapi musim pandemik ni, malah satu dunia yang menghadapi musim pandemik ni. Semoga Allah SWT mengangkat segera wabah ni dan agar kita kembali kepada rutin harian asal kita, lebih ceria, bahagia sehingga mampu melangkah ke syurga bersama. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih doktor. Maaflah saya banyak berceloteh. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap kita dapatlah ilmu sedikit. Jadi saya mohon saya ulang sekali lagi, mana yang belum sempat isi sijil dan belum mengisikan kehadiran, sila isikan kehadiran. Itu saja daripada saya. Saya harap kita akan teruskan lagi dalam sesi talk show kita yang berikutnya. Siapakah orangnya saya pun tak tahu lagi. Kita akan tentukan. Jadi saya ucapkan jazakillahu khairan kathiran kepada doktor kerana memberikan ilmu yang manfaat, berkongsi ilmu yang manfaat pada kami. Jadi jangan segan kalau kami menjemput lagi. Kami sangat mengalu-alukanlah cikgu doktor sendiri bersama dengan kami lagi untuk sama-sama kita membawa satu teraju pendidikan awal kanak-kanak ni sampai ke mata dunia Islam, insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. InsyaAllah kalau jumpa di Pikom ke? Ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih doktor, jumpa lagi Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل تكماني ماذا يعاب ماذا يعاب لرعى